أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung pengajian sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dan siapa ingat tajuk yang last? Isra' dan Mi'raj. Dah masuk? Ha? Belum masuk ah? Okey, boleh buka buku yang bahasa Indon. Sirah Nabawiyah As-Sahihah oleh Dr. Muhammad Akram Athiya Al-Umari. Muka surat 184. 184. Alhamdulillah. Di bawah lagi. 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 Okey. Isra' dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Isra' dan Mi'raj. Kesimpulan, bila berlaku ni Isra' dan Mi'raj? Iaitu setelah melakukan perjalanan ke Taif yang menyulitkan, yang menyukarkan dan yang menyedihkan,
Maka terjadilah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebagai apa? Hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Isra' dan Mi'raj hiburan kepada Nabi. Isra' dan Mi'raj ni mana Nabi dijemput Allah. Macam mana jumpa Allah tu adalah hiburan. Kita ada peluang tak nak Isra' dan Mi'raj? Tak ada. Tapi ada yang sipi-sipi macam Isra' dan Mi'raj. Apa dia? Solat lah. Solat. Sebab tu ulama kata solat tu adalah Isra' dan Mi'raj bagi orang beriman. Dan Nabi bila ada masalah je, apa Nabi buat? Solat. Iza hadzabahu amrun, bila ada masalah yang menimpa Nabi melakukan solat. Jadi solat tu adalah Isra' dan Mi'raj bagi orang beriman. Khususnya ketika berdepan dengan masalah. Dan juga boleh buat pengajaran pertama ni selepas Nabi. Sebelum Nabi pergi ke Taif, apa berlaku pada Nabi? Sebelum Nabi pergi ke Taif. Apa dia? Itu sebelum tu lagi yang kena baikot. 3 tahun tu, itu sebelum tu lagi. Lepas kena baikot 3 tahun kan. Ada sahabat yang bakal ada riwayatkan mengatakan Khadijah pun paksa makan daun kayu. Sebab tak ada makanan. Selepas tu berlaku apa? Abu Talib meninggal. Itu benda yang antara yang paling mendukacitakan Nabi. Kenapa? Antara tonggak kekuatan dakwah Nabi sepanjang di Mekah ialah Abu Talib. Dan lepas Abu Talib meninggal, siapa pula? Khadijah. Tonggak kedua. Kalau dari strategi dakwah, Abu Talib ni pertahankan Nabi daripada luar. Khadijah pertahankan Nabi daripada dalam. Seumpama Abu Talib ni menteri luar bagi Nabi dan Khadijah menteri dalam negeri. Tiba-tiba dua-dua menteri itu wafat. Jadi kena boikot, kemudian 2 tonggak utama meninggal sehingga dinamakan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Dalam keadaan ditimpa masalah bertimpa-timpa, Nabi pergi lagi berdakwah di Taif. Nabi pergi lagi berdakwah di Taif dalam keadaan masalah, musibah dah bertimpa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila pergi ke Taif, menambahkan lagi ni kesulitan, kesedihan Nabi sebab ditolak oleh orang Taif, bukan setakat ditolak, dipermainkan oleh kanak-kanak. Budak-budak baling batu pada Nabi macam baling haiwan. Semua tu musibah, nampak macam musibah bertindih-tindih kan. Maka Allah nak hiburkan hati Nabi. Apa dia? Inilah hadiah. Hadiah yang paling bernilai bagi Rasulullah. Yang Allah tak bagi pada semua para Nabi dan Rasul. Iaitu wassalam. Allah jemput Nabi menghadapnya di langit ke-7. Semua para Nabi, para Rasul Allah tak jemput. Dipanggil apa ni? Kullu ba'da
kullu ba'da mihnatin minhatun. Apa makna mihnah? Apa makna minhatun? Siapa tahu? Kullu setiap ba'da selepas mihnah ujian, tribulasi. Setiap selepas ujian ada mihnatun anugerah, hadiah. Jadi musibah ataupun ujian tertimpa-timpa pada Nabi. Lepas je mihnah, Allah bagi minhatun anugerah. Kalau dalam masyarakat kita, kemuncak usaha kebaikan seseorang akhirnya diberi apa? Yarhamkallah. Kemuncak kebaikan orang tu, kebajikan orang tu kepada masyarakat, akhirnya diberi apa? Pangkat. Datuk Seri. Dan paling tinggi, Tun. Tun kan? Tun. Jadi, bagi Nabi, pangkat Tun tu apa dia? Allah jemput menghadapnya. Itu anugerah paling tinggi. Tapi bukan nama Tun. Bukan nama Datuk Seri. Nama dia Isra' dan Raj. Okey? Jadi pengajaran di sini apa dia? Apa pengajarannya? Tidak ada sesuatu ujian bila kita hadapi dengan sabar, pasti ada selepas itu hiburan daripada Allah. Pasti ada anugerah daripada Allah. Sama dengan ayat inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran mesti ada kesenangan. Okey. Jadi setelah melakukan perjalanan ke Taif yang menyulitkan, terjadilah peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri telah mencatat dalam sejarah 1 tahun sebelum beliau ke Madinah. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj? Ikut pendapat Az-Zuhri, berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mana tahun keberapa Nabi dilantik sebagai Rasul? Tahun keberapa? Semua berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. Kalau Isra' berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah, mana ada berapa tahun Nabi menjadi Rasul? 12 lah. 13 tolak 1. Okey. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah benar sesuai dengan nas Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Okey, cuba terjemah dan kita ambil pengajaran. Maha suci Allah. Maha suci ni bila sebut maha suci, suci daripada apa? Daripada segala kekurangan, kelemahan, keaiban. Allah maha sempurna. Dan maha suci Allah yang asra, yang memperjalankan. Asra ni berjalan di waktu malam. Asra berjalan di waktu malam. Jadi Isra' tu daripada perkataan asra. Kalau fi'lun asra, kalau masdar kata terbit Isra'. Maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam bi'abdi dengan hambanya. Lailan. Kenapa sebut lagi lailan? Sedangkan asra dah menunjukkan memang berjalan di waktu malam. Kenapa Allah sebut lagi lailan? Kalau tak ada lailan, memang orang tahu Isra' berlaku di waktu malam. Sebagai penegasan. Dan Allah guna perkataan apa di sini? Allah memperjalankan abdihi, hambanya. Siapa hambanya?
Kenapa Allah sebut hamba? Allah tak sebut nama bi Muhammad, ataupun Allah tak sebut pangkat bi Rasulihi. Allah memperjalankan Rasulnya. Mesti ada. Bila Allah guna perkataan tertentu, mesti ada sebab, ada tujuan, ada message. Cuba fikir. Apa dia? Allah intirah Nabi sebagai kenapa? Adakah itu satu kelebihan? Allah intirah seseorang sebagai hamba. Adakah itu satu kelebihan? Apa kelebihannya? Maknanya pangkat kedudukan manusia paling tinggi di sisi Allah ialah bila dia betul-betul bersifat hamba. Apa makna hamba? Bila sebut hamba, dia sentiasa dengar cakap orang atas. Sami'na wa ata'na. Itu hamba. Kalau separuh dengar, separuh tak dengar, itu dipanggil apa? Yang sesuai dengan nafsu, dia dengar. Yang tak sesuai, dia tak dengar. Itu dipanggil apa? Hamba juga, tapi hamba kepada nafsu. Dia ikut selera je. Yang senang, yang mudah, okey. Yang tak sesuai, dia tolak. Itu bukan hamba Allah, tapi hamba nafsu. Sebab tu ulama kata, semakin manusia bersifat hamba hanya kepada Allah, semakin mulia, semakin hebat dia. Dan sebaliknya, semakin manusia bersifat hamba kepada nafsu, ataupun manusia, semakin dia hina. Hinanya manusia sebab menghambakan dirinya pada manusia. Betul kan? Kebanyakan manusia belajar, bekerja kerana apa? Kebanyakan. Kerana supaya orang kata. Orang kata dia pandai, orang kata dia kaya. Betul? Jarang dia buat sesuatu, semuanya kerana Allah. Walaupun orang tak suka. Jadi hamba ni pangkat yang tertinggi di sisi Allah. Sebab itu, bila Nabi solat malam sampai bengkak kaki, Nabi cakap apa? Nak jadi apa? Bahasa Arab apa? Afala akunu abdan syakura. Ni. Aku solat malam banyak ni sebab bukan nak jadi raja, bukan nak jadi ketua, tapi nak jadi hamba. Dan hamba pula sifatnya banyak bersyukur. Kalau kira nikmat yang Allah bagi pada Nabi dengan nikmat yang Allah bagi pada kita, mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Pada kita. Tapi siapa yang paling banyak bersyukur? Mana kita adalah orang yang tak bersyukur. Betul? Tapi jawapan Allah bagi nikmat paling banyak pada kita dibanding Nabi, jawapan yang salah. Jawapan yang salah. Kenapa kita rasa nikmat yang Allah bagi pada kita lebih banyak? Sebab kita salah faham tentang nikmat. Nikmat yang sebenar apa dia? Kita bila sebut nikmat apa dia? Sihat, kan? Cantik, cerdik, kaya. Tak. Nikmat yang sebenar apa dia? Beriman kepada Allah. Kalau kita dapat sentiasa ingat pada Allah, sentiasa berzikir, sentiasa taat, itulah iman. Itulah nikmat yang terbesar. Betul? Ada satu ayat. Ya Allah kata, Allah bagi nikmat secara umum. Tapi selepas tu Allah sebut secara khusus. Nikmat daripada nikmat yang banyak-banyak tu, nikmat yang khusus ialah Quran. Siapa ingat ayat tu? Siapa ingat?
Siapa tak ingat? Oh, ini ingat pun tak ingat pun tak. Surah Al-Baqarah. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Ya'izukum bih. Sebelum tu apa? Tak ingat. Tapi Nabi tahu tak ayat tu? Nabi tahu. Walaupun Nabi buta huruf. Itulah nikmat terbesar. Kita tak tahu. Walaupun kadang-kadang kita telah menghafalnya. Dan kita mungkin dah baca beratus kali. Tapi kita tak dapat nikmat tu. Nikmat faham dan ingat ayat Quran. Waskuru. Cuba baca. Cuba baca. Waskuru. Ni'matallahi alaikum. Wama. Surah Baqarah ayat berapa? Wama anzala alaikum. Ayat berapa? 231. Wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Ya'izukum bih. Okey, cuba tengok. Cuba terjemah. Wazkuru. Dan ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah kan? Alaikum. Atas kamu. Allah tak sebut nikmat apa. Bila tak sebut mana? Umumlah. Kesihatan, cerdik, kaya, anak, isteri, suami. Kemudian Allah sebut, وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ, dan apa yang telah diturunkan ke atas kamu minal kitab, daripada wal hikmah. Okey. Kitab, iaitu Al-Quran dan hikmah, termasuk tak nikmat? Nikmat ke bukan? Termasuk. Kalau dah termasuk, dah kitab wal hikmah dah masuk dah dalam perkataan nikmatullah. Dah masuk tak? Dah masuk. Bila sebut nikmatullah, masuk semua sekali. Termasuklah Quran. Tapi kalau dah termasuk, kitab dan hikmah termasuk dalam ni, kenapa Allah sebut lagi? Makna apa? Makna apa? Dalam banyak-banyak nikmat, yang ni yang paling utama, yang paling besar. Quran dan Sunnah. Boleh faham? Dia panggil apa ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, al-khusus ba'dal umum. Al-khas ba'dal am. Allah sebut khusus setelah Allah sebut umum. Menunjukkan apa? Yang khusus ni yang paling baik, yang paling besar. Boleh faham? Ada satu lagi ayat yang Allah sebut dah umum. Tapi Allah sebut lagi khusus, menunjukkan yang khusus tu lagi penting daripada yang umum. Dalam surah Lazim. Surah Al-Qadru. Surah Al-Qadru. Surah tu pendek kan? Dan Ustaz dah beritahu. Ada ayat Allah sebut umum. Lepas tu Allah sebut lagi khusus. Sebab apa? Sebab nak begitu yang khusus tu yang terpenting. Tanazzalul malaikah warruh fiha. Okey, pada malam itu, malam Al-Qadar, turun malaikat. Warruh. Ruh ni siapa? Jibril dah masuk tak perkataan malaikat? Dah masuk tak? Kalau tak sebut roh, kita dah faham. Jibril duduk kat sini. Tapi Allah sebut lagi secara khusus. Menunjukkan apa? Dalam banyak-banyak malaikat, yang ni yang paling hebat. Nombor satu. Sama. Dalam banyak-banyak nikmat, yang inilah yang paling nikmat. Tapi sekarang tak ramai yang rasa Quran dan Sunnah adalah nikmat yang terbesar. Okey.
Jadi Allah kata, Maha Suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya waktu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada dalam sirah, ada mengatakan, Nabi malam Isra' tu, Nabi tak bertolak daripada Masjidil Haram. Nabi bertolak daripada rumah Baitu Ummu Hani. Ada riwayat mengatakan Nabi bertolak daripada rumah Baitu Ummi Hani. Tapi ayat Quran kata Masjidil Haram. Okey? Maka ada pendapat ulama mengatakan kawasan Masjidil Haram tu yang pahala dia beribadat sama dengan berapa? 1,000. 100,000 bukan dalam Masjidil Haram saja tapi merangkumi semua tanah haram. Itu salah satu pendapat. Okey, Nabi bertolak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Sekarang Allah nak mi'rajkan Nabi ke langit kan? Boleh tak daripada Mekah terus ke langit? Kenapa pergi ke Masjidil Aqsa? Ha? Usaha? Yalah, kalau usaha kenapa pergi Masjidil Aqsa? Pergilah Madinah aja. Ha? Allah nak ikatkan antara kiblat yang pertama Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram. Dua tanah suci ni sangat penting bagi orang Islam. Sebab tu lepas kisah Nabi tegakkan negara Islam di Madinah, lepas tu Nabi wafat dan Umar memerdekakan Baitul Maqdis daripada tentera salib. Ini sebagai peringatan Masjidil Aqsa ada sejarah yang besar bagi orang beriman. Ini dua tanah suci dan kiblat pertama. Bila ada salah satu ataupun dua dijajah, maka kewajipan kita wajib berusaha untuk membebaskannya. Dan target musuh apa dia? Orang Yahudi target dia, pertama dia kuasai Masjidil Aqsa, lepas tu Masjid Nabawi, lepas tu Masjidil Haram. Tiga-tiga masjid tu. Jadi kalau mereka usaha nak rampas, orang beriman lagi patut berusaha untuk pertahankan dan bebaskan. Okey. Allazi barakna. Yang kami telah berkati sekitarnya. Ada pendapat berkat di sini ialah Masjidil Aqsa tu tanah dia subur. Berkat tu mana tanahnya subur dan Masjidil Aqsa ataupun Palestin terkenal dengan tumbuhan. Khususnya buah zaitun. Itu keberkatannya. Linuriyahu. Apa? Kalau orang tanya, apa tujuan utama Allah jemput Nabi, Isra' Nabi dan Mi'raj ke langit? Apa tujuan utama? Ni. Jawapannya ni. Dia panggil lam apa ni? Lamu taklil. Lam kerana. Allah memperjalankan hambanya waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk apa? Untuk kami, kata Allah, menunjukkan kepadanya, iaitu Nabi Muhammad, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah yang Allah tunjuk pada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Apa dia? Kan masyarakat kita setiap tahun sambut Isra' dan Mi'raj kan? Berpuluh tahun dah. Cuba sebut. Apa antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam Isra' dan Mi'raj? Ha? Apa dah? Mana yang pertama, Nabi di Isra' dan Mi'raj oleh Allah dalam tak sampai satu malam. Tak sampai satu hari. Daripada Mekah ke Palestin. Daripada Palestin naik ke langit ke-7 waktu malam. Dan turun balik ke Baitul Maqdis, balik semula ke Mekah sebelum subuh. Itu tanda kebesaran Allah. Apa lagi yang Nabi lihat sepanjang Isra' dan Mi'raj? Azab neraka. Mereka kena seksa. Itu tanda kebesaran Allah. Nikmat-nikmat dalam surga. Nabi pergi daripada Baitul Maqdis,
daripada Mekah ke Baitul Maqdis naik apa? Burak. Itu tanda kebesaran Allah. Kita nak pergi ke Mekah naik apa? Kalau terbang itu pun 8 jam. 10 jam. Okey. Untuk apa? Apa faedah untuk Nabi? Sehingga Allah nak tunjuk tanda kebesaran Allah ni. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, dah banyak tak Nabi melihat dan yakin tentang kebesaran Allah? Dah banyak tak? Apa perlu ditambah lagi? Supaya lebih bertambah keimanan. Supaya lebih bertambah. Kenapa? Apa pengajarannya? Iman tu naik turun. Jadi untuk kasih naik, buat apa? Bikin apa? Kalau mau kasih naik iman. Yalah, buat apa? Nak bagi yakin macam mana? Kalau Nabi Muhammad, Allah bagi tengok lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang Nabi tak pernah tengok. Dengan semakin bertambah tanda kebesaran Allah, semakin yakin. Ya? Berjalan dan macam mana? Berjalan betul fikir. Nak makan apa? Naik tak iman? Sebab itulah ingat tak kisah Nabi Ibrahim. Apa dia? Apa Nabi Ibrahim buat? Dia seorang Nabi. Iman dah kuat, dah mantap. Tapi dia nak lagi iman dia bertambah. Apa caranya? Baca ayat tu. Macam mana iman nak bertambah ayat tadi? Ayat. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku dah yakin engkau boleh menghidupkan, tapi supaya iman aku. Jadi pengajarannya apa? Kalau Nabi Muhammad Allah nak tingkatkan iman, nak mantapkan iman. Nabi Ibrahim sentiasa minta sesuatu untuk tingkatkan iman. Maka orang macam kita lagilah kena buat macam-macam untuk tingkatkan iman. Antara cara yang terbaik untuk tingkatkan iman apa dia? Melihat kebesaran Allah. Tapi tiap hari tengok kebesaran Allah sama je. Apa dia? Tadabbur ayat-ayat Allah. Ada dalil tak? Dengan kita tadabbur, iman semakin bertambah. Baca. Apalah yang tadabbur bukan tanda iman meningkat. Itu Allah mencela orang tak tadabbur. Ini bila diperdengarkan ayat, imannya bertambah. Wa idza tutla alaihim tuliyat alaihim ayatuna ayatu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka dan mereka faham, zadatuhum, bertambah iman mereka. Jadi siapa iman lemah, dia tak ada pilihan. Mereka kena tadabbur Al-Quran. Okey. Satu lagi ulama kata, kenapa Allah nak kuatkan iman Nabi ni? Kenapa nak kuatkan iman Nabi? Sebagai persiapan untuk Nabi menjalankan kerja lagi besar, lagi hebat, lagi mencabar. Apa dia? Hijrah. Betul tak? Bila Nabi hijrah, cabarannya lagi besar dan hebat. Betul kan? Apa dia? Bila pergi ke Madinah, musuh semakin bertambah ke semakin berkurang? Apa dia? Siapa? Yahudi menunggu Nabi di Madinah. Lagi? Muncul orang munafik. Kat Mekah tak ada. Lagi? Orang-orang musyriki yang sedia ada di Madinah. Ditambah dengan musuh asal, iaitu orang musyriki Mekah. Sebab itulah berlaku peperangan, sentiasa berlaku peperangan. Jadi Nabi perlu kekuatan yang lagi hebat. Caranya, Allah tunjuk kebesaran pada Isra dan Mi'raj. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Okey. Cuba turun. Benar adanya riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa malaikat Jibril AS membelah dada Rasulullah SAW.
mencucikannya dengan air zam-zam. Dan ia masukkan ke dalam dadanya hikmah dan iman. Ini belah dada kali keberapa ni? Kali pertama bila? Kali masa kecil. Apa pengajaran? Apa pengajaran? Dah belah dah kali pertama. Belah lagi kali kedua. Pengajarannya apa? Sekarang dia nak menghadap siapa ni? Allah. Bila nak menghadap Allah, kena bersihkan hati. Sebab itulah proses bersihkan hati sebelum solat berlaku tak? Kalau kita sedarlah. Apa dia? Pertama apa dia? Wuduk. Wuduk tu nampak pada saya bersih fizikal, tapi setiap wuduk tu akan menggugurkan dosa. Lepas tu, lepas wuduk baca doa apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Sebelum nak masuk solat. Okey, lepas baca doa wuduk, pergi ke masjid jalan kaki, satu langkah, gugur dosa. Itu proses nak bersih hati sebelum menghadap Allah. Lepas tu, nak masuk masjid. Sebelum masuk masjid, berjalan ke masjid, berdoa lagi, minta apa? Cahaya. Kat mana cahaya? Semualah. Qalbi, lisan, penglihatan, pendengaran, atas, bawah, depan. Last sekali, Allah ma'atini nurah. Semua proses supaya kita menghadap Allah betul-betul bersih. Jadi Allah tak hantar malaikat belah dada kita. Kalau Allah hantar malaikat belah dada kita sebelum solat, apa jadi? Semua tak nak solat. Betul tak? Jadi proses kita mudah aja. Ambil wuduk, baca doa, baca zikir sebelum pergi masjid. Dan solat sunat. Solat sunat tu pun proses untuk sebelum kita betul-betul masuk solat fardu, kita dah mula kurangkan dunia. Buang dunia ketika dalam solat sunat. Sebab itulah kalau orang bila berhenti kerja, terus ambil wuduk, terus solat sunat, terus solat fardu, tanpa solat sunat, dan tak pergi masjid pula, solatnya tak khusyuk. Sebab dunia masih menebal dalam hatinya, dalam kepalanya. Okey. Dalam kitab Sahihain ni, iaitu kitab apa? Bukhari dan Muslim, daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Zar memberitahukan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, telah dibuka atap rumahku ketika aku di Mekah. Jadi malaikat nak belah dada, dia masuk ke mana? Rumah Nabi? Atas. Boleh tak masuk rumah orang ikut bumbung? Boleh? Boleh ke tak? Ni malaikat masuk ni. Malaikat nak masuk ke pintu daripada atap rumahku. Boleh tak tebuk atap? Boleh ke tak boleh ni? Perbuatan malaikat ni. Itu perintah Allah. Bila perintah Allah, semua bukan setakat halal, wajib kena buat. Samalah sembelih anak yang tak berdosa. Halal ke haram? Kenapa Ibrahim nak sembelih Ismail? Masa tu haram ke wajib? Wajib. Jadi simple aja. Bila Allah perintah, semua jadi halal. Okey. Lalu turunlah Jibril dan membelah dadaku. Jibril pernah belajar tak ilmu perubatan? Ada ke? Universiti Fakulti Perubatan tak ada. Dan masa dia belah tu, Nabi masuk tak bilik operation? Itu tanda kebesaran Allah. Kemudian mencucinya dengan air zam-zam. Cuci dengan air zam-zam. Kita boleh tak nak cuci hati kita minum air zam-zam banyak-banyak? Boleh? Kalau dengan air zam-zam boleh cuci hati, Nabi tak payah buat kerja dakwah kan? Ambil air zam-zam bagi pada Abu Lahab satu baldi, Abu Jahal satu baldi. Okey. Dan membawanya dengan bejana daripada emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu memasukkannya ke dalam dadaku. Kemudian beliau menutupnya, tutup balik dada. Setelah itu beliau memegang tanganku, lalu beliau naik bersamaku ke langit dunia. Ini rekaslah. Dia naik burak. Apa mana burak? Apa mana burak?
Dia dunal baghal wal himar. Dia nak kata keldai bukan, nak kata baghal pun bukan. Dan sekarang ada lagi tak burak? Ada. Jangan cari memang tak ada. Okey, cuba angkat, turun. Disebutkan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih bahawasanya Rasulullah SAW berada di Masjid Haram atau di dinding Kaabah atau di Hijr Ismail ketika dibelah dadanya dan dicuci hatinya. Barangkali bisa dipadukan dengan mengatakan bahawa beliau berada di rumahnya. Ada riwayat mengatakan masa itu Nabi ada di rumahnya. Kemudian malaikat Jibril bawa Rasulullah ke Masjidil Haram. Disebut dalam riwayat bahawa pencucian itu telah sempurna dengan air Zamzam di Masjidil Haram. Para ahli tafsir menjelaskan bahawa hikmah pembelahan dada dan hati lalu diisi dengan keimanan dan hikmah adalah sebagai persiapan untuk Isra. Mana nak menghadap Allah kena bersih. Yang paling penting bersih dalaman. Berapa ramai yang nak pergi solat tapi kotor. Ada yang kotor fizikal dan dalaman. Ada yang fizikalnya bersih tapi dalamannya kotor. Contohlah kan. Ada orang nak pergi masjid merokok lagi. Ada kan? Orang dah komak merokok nak perabi sayang tu. Dia lebih sayang rokok tu daripada nak dapat rakaat pertama. Ada. Dia tak faham dia pergi jumpa Allah untuk apa. Okey. Ditandai dengan tidak adanya bekas pembedahan pada tubuh Nabi. Tak ada kesan, tak ada kesan. Jadi mana lebih terror? Jibril belah dada Nabi dengan doktor pakar belah dada kita. Jibril kan? Sebab kalau doktor belah ada tanda tak? Kadang-kadang kena belah sekali lagi. Sebab tak jahitan terbuka. Saya beritahu pengalaman saya lah. Saya dulu Ustaz pernah belah appendix. Lepas belah, jahit terbuka balik. Kena pergi semula. Mengerikan. Ni baru dengar tak menghadapi. Saya hadapi. Lepas tu dia jahit pula dengan stapler. Kan? Yang sekarang stapler. Dia tak pakai benang. Lepas tu buka. Dah cukup setakat tu. Okey, Ibnu Hazmi, Al-Zahiri dan Al-Qadiyat mengingkari terjadinya pembedahan di malam Isra. Adalah segelintir ulama yang menafikan sebenarnya malam Isra Nabi tak dibelah dadanya. Tapi dan mereka ni anggap itu adalah sebuah kekeliruan dari Syarik, iaitu salah seorang perawi dalam sanad Bukhari. Padahal tidak demikian, kata penulis buku ni. Sesungguhnya peristiwa pembedahan dada terjadi pada malam Isra dan Mi'raj telah ditetapkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada jalur yang lain daripada jalur Syarik. Mana cerita pembedahan kali kedua sahih. Okey. Setelah usai, apa makna usai? Apa beza usai dengan selesai? Usai bahasa Indonesia. Jadi kita ni, orang Indonesia, dia tak pernah guna, bila dia nak mengajar agama, dia tak pernah guna buku terjemah bahasa Melayu. Betul kan? Jadi kita ni lemah. Semua sudut guna orang Indonesia. Betul? Pekerjanya, pembantunya. Buku terjemah apa guna bahasa Indonesia. Lepas tu duk bangga hebat. Okey, setelah usai membedah, mencuci dan mengembalikan kembali seperti sedia kala, kedua malaikat membawa beliau pada malam Isra itu menuju Baitul Maqdis dengan menunggangi burak. Di sanalah beliau salat bersama para nabi. Lalu beliau menggambarkan gerak-geri dan sifat mereka. Nabi gambarkan gerak-geri dan sifat para nabi yang ikut Nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi sebut satu-satu sifat mereka. Adakah betul-betul fizikal mereka solat bersama Nabi? Wallahu a'lam. Tapi
para Nabi salat bersama Nabi kita di Baitul Maqdis adalah sahih. Apa pengajarannya? Apa faedah Allah nak hantar Nabi ke langit? Tapi kenapa transit kat Baitul Maqdis dia nak salat bersama para Nabi? Apa pengajarannya? Satu, Nabi lebih yakin bahawa dia adalah yang terbaik. Semua para Nabi ikut dia. Kalau orang Taif tolak dia, orang Mekah tolak dia, semua para Nabi ikut dia. Itu motivasi bagi Nabi. Yang kedua, pengajaran kedua apa dia? Semua Nabi-Nabi yang ikut salat bersama Nabi Muhammad di Baitul Maqdis, masing-masing ada kitab tak? Masing-masing ada syariat tak? Tapi bila salat belakang Nabi, dia ikut cara salat siapa? Salat Nabi Muhammad ke salat Nabi masing-masing? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Kalau syariat semua para Nabi terbatal, kena ikut syariat Nabi Muhammad. Maka syariat ulama-ulama, orang-orang biasa, tak bolehlah, kena ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni. Bila kita kata macam tu, dia kata kita tolak ulama. Tak, bukan tolak ulama. Ulama pun suruh solat ikut cara Nabi. Nabi Ibrahim pun ikut solat cara Nabi. Kamu siapa? Boleh faham? Bahkan Nabi Isa AS yang akan turun di akhir zaman, dia akan solat tak? Dia akan solat 5 waktu ke ataupun ikut syariat masa zaman dia? 5 waktu. Dan cara solat 5 waktu, cara solat Nabi Muhammad ke cara solat dia? Subhanallah. Nabi Isa pun ikut cara solat Nabi. Jadi kita jangan lebih-lebih lah mereka-reka yang bukan daripada Nabi. Okey. Di sanalah beliau solat bersama para Nabi. Lalu beliau menggambarkan gerak-geri dan sifat para Nabi itu. Dia kata Nabi Isa rupa dia macam ni, rambutnya macam ni. Nabi tengok. Seronok tak? Boleh jumpa sama-sama Nabi. Seronok. Nabi seronok dan gembira bukan kepala. Lalu beliau naik ke langit ke-7, melewati 6 langit di bawahnya. Dan di 6 langit itu Nabi jumpa siapa? Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Harun, Musa dan Ibrahim. Semualah. Jangan tanya kenapa Nabi lain tak ada. Tak perlu tanya. Allah lebih tahu siapa yang patut dijumpa. Dan fokusnya bukan jumpa siapa. Fokusnya apa? Semua setiap kali jumpa. Bila Nabi pergi langit pertama, setiap langit ada penjaga dia. Siapa penjaga setiap langit? Malaikat. Jadi malaikat penjaga langit pertama tanya, siapa tu? Jibril kata, aku Jibril. Malaikat penjaga langit pertama tanya lagi, siapa bersama kamu? Muhammad. Jibril, malaikat langit pertama tanya, siapa dia? Dia adalah Rasul yang diutuskan. Baru pintu dibuka. Bukan senang-senang. Walaupun Nabi tak boleh masuk terus. Kena minta izin. Adab. Kemudian bila Nabi masuk, jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Ahlan wa sahlan birrajuli as-salih. Bil akhi as-salih. Semua para Nabi adalah orang-orang salih. Begitulah jumpa langit kedua, jumpa Nabi Yusuf, kemudian seterusnya Idris, Isa, sampai langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Dan langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Sampai langit ke-7, Ibrahim tak boleh berjirah. Nabi terus naik ke jumpa Allah dan berseorangan. Bukan dengan Jibril lagi. Beliau mendengar pula di sana apa tu? Apa ni? Ni bahasa Hindu ke bahasa apa ni? Derit. Siapa yang asal daripada Indo? Tak ada. Asif? Bukan. Ada teks Arab ni. Kena tengok teks Arab. Tak apalah. Yang penting kita faham ceritanya benar. Lalu diwajibkan salat 50 kali sehari.
Dan akhirnya, bila Nabi terus jumpa siapa? Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, apa yang Allah perintah? Allah perintah, salat 50 waktu satu hari. Musa kata apa? Aku ada pengalaman dengan Bani Israel. Kalau 50 waktu mereka tak buat, hancur. Tolonglah minta kurang untuk umat kamu. Nabi naik kurang lagi 10. Lepas tu, tinggal 40. Turun Musa kata, tinggal berapa 40? Umat kamu tak boleh buat. Minta kurang lagi. Nabi naik lagi. Kurang 10, tinggal 30. Musa kata tinggal berapa? 30. Minta kurang lagi. Umat kamu tak mampu buat. Lepas tu tinggal 20. Musa kata umat kamu masih tak mampu. Minta lagi kurang, tinggal 10. Musa kata umat kamu tak mampu. Minta kurang lagi. Minta kurang 5, tinggal 5. Musa kata apa? Tinggal berapa? 5. Umat kamu tak mampu. Minta kurang lagi. Nabi kata apa? Aku dah malu dah. Asyik minta diskaun je. Dan akhirnya kekal 5 waktu tapi pahala macam solat 50 waktu. Betul tak? Andaian Nabi Musa, umat Nabi Muhammad tak mampu solat 5 waktu. Betul? Berapa orang je boleh solat 5 waktu? Kalau Allah wajib, kalau Musa tak minta diskaun, solat jadi 50 waktu, agak-agak berapa orang solat? Tak sempat nak buat apa-apa kan. Nak makan je masuk waktu lain. Akhirnya tinggal. Bersyukur, terima kasih kepada Musa AS. Salat 5 dapat 50. Okey. Juga akhirnya dia beri keringanan hingga 5 kali sehari. Beliau menggambarkan Sidratul Muntaha, laksana permata. Apa makna Sidratul Muntaha? Sidrah ni satu pokok, Muntaha ni kemuncak. Di langit, atas pada langit yang ketujuh. Iaitu seperti permata, daunnya laksana, besar macam telinga gajah. Juga beliau menggambarkan, buku sirah ni dia sebut ringkas. Juga beliau menggambarkan Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Apa pula Baitul Ma'mur? Kalau kat bumi, Kaabah kan? Betul kan? Kaabah macam ni kan? Ini Hijri Ismail. Ini Makam Ibrahim. Ini kat bumi. Di langit ketujuh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit ketujuh ada juga tempat tawaf. Namanya Baitul Ma'mur. Siapa yang ni manusia tawaf, yang sini siapa tawaf? Malaikat. Berapa ramai malaikat tawaf? Setiap hari 70,000 dan tak balik. Setiap hari 70,000 tak balik. Malaikat tawaf tu pergi dengan package umrah yang mana? Jadi bilangan yang tawaf ke atas dengan yang tawaf ke bawah mana lebih ramai? Atas. Sebab yang bawah bertukar orang. Pergi balik. Yang atas pergi tak balik. Okey. Juga beliau menggambarkan Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh dan para malaikat yang memasukinya. Sedangkan sungai Al-Kausar dalam syurga, pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah daripada mutiara yang berongga, yang berlumba. Sungai Kausar. Tepinya daripada mutiara-mutiara. Ini sungai Kausar. Tapi setiap ahli surga ada tak sungai masing-masing? Berapa jenis? 4 jenis. Sungai apa? Susu. Arak. Madu. Air apa? Air mineral. Dia panggil mimma'in musaffa. Air yang diproses. Biasa air ni, air juga. Tapi air ni, kalau kita simpan letak
letak 5 hari, 10 hari dia akan keruh. Tapi air dalam syurga 1000 tahun tak berubah. Okey. Pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah daripada mutiara yang berongga dan tanah sungai itu daripada minyak wangi, kasturi yang amat wangi. Okey. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah ia melihat Rabbnya? Orang tanya Nabi, masa kamu menghadap Allah ketika Mi'raj, kamu nampak tak Tuhan dengan mata? Nabi jawab apa? Aku hanya melihat cahaya di sana. Jadi masa Nabi Isra' tu, adakah roh Nabi sahaja? Ataupun fizikal saja tanpa roh? Ataupun roh dan fizikal? Roh dan fizikal. Apa dalil? Sebab ada orang kata Nabi bukan naik dengan roh dia, fizikal naik. Fizikal Nabi je naik. Roh kat bumi. Ada mengatakan yang naik roh saja. Bumi, fizikal Nabi di bumi. Tapi pendapat paling kuat yang naik tu ialah roh Nabi dan jasadnya sekali. Apa dalil? Apa dalil? Dalil kita dah baca tadi. Nabi tak perasan. Subhanallazi asra bi abdihi. Apa makna hamba? Bila sebut hamba, mestilah roh dan jasad. Kalau jasad tanpa roh dipanggil apa? Jasad tanpa roh dipanggil apa? Mayat. Bimayyitihi. Bila sebut abdihi, mesti roh dan jasad. Okey. Beliau juga menggambarkan bahawa di sana terdapat 4 sungai. 2 di dalam surga dan 2 lainnya berada di luar, iaitu sungai Nil dan Furat. Itu di Iraq. Apa capal? Oh, itu tak ada hadis sahih. Pasal capal tu. Itu tak ada hadis sahih. Sebab itulah saya pilih buku ni. Buku ni hanya sebut yang sahih saja. Kalau yang dhaif ataupun palsu, langsung tak masuk. Okey. Capal bebas lah nak pakai selipar Jepun pun, okey. Cuma bila pakai, mula dengan kaki kanan dan buka kaki, itu sunnah Nabi. Capal jenis apa? Bukan sunnah. Okey. Bagaimana beliau melihat Jibril kala turun dan ia memiliki 6, Nabi diperlihatkan rupa Jibril yang sebenar 2 kali. Pertama ketika turun wahyu pertama di Gua Hira. Yang kedua ketika Isra. Nabi nampak betul-betul mereka ada berapa? 600 sayap. Macam mana? Kita kalau tengok burung ada 100 je sayap. Macam mana perasaan kita? Bukan banyak lari lah. Kan, pelik kan? Ini 600 sayap. Okey, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Surah apa ni? An-Najmu. Maksud dia, maka jadilah ia, iaitu Muhammad, dekat. Jaraknya dengan malaikat seumpama 2 hujung busur panah. Ataupun lebih dekat. Jarak Nabi dengan Jibril dekat. Seumpama dekat dengan 2 busur panah. Lalu ia menyampaikan pada hambanya Muhammad apa yang Allah telah wahyukan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada hambanya iaitu Muhammad apa yang Allah telah amanahkan. Dan hati Nabi tidak pernah mendustakan apa yang dilihat. Mana ayat ni sebagai bukti Nabi sendiri melihat rupa Jibril yang asal, yang ori. Kan Jibril biasa jumpa Nabi dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia, kecuali 2 kali. Laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Okey, adapun tatkala Mi'raj, beliau melihat orang-orang yang diseksa kerana mengibahi. Ini hebat bahasa Indonesia. Ribah tu bahasa Arab, dia tambah jadi bahasa Indo. Ribah pernah dengar ribah?
Kan sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya Nabi apa dah? Mal ghibah. Mal ghibah. Mal ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah tu mengumpat. Maka Nabi jawab apa? Apa makna ghibah? Apa makna ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Simple je. Ghibah mengumpat ialah zikruka. Engkau menyebut akhaka tentang saudara kamu. Bila sebut saudara siapa? Orang Islam. Kita sebut tentang saudara kita yang mana ni? Bima yakrah, yang dia tak suka. Nabi tak kata yang betul ataupun yang salah. Tak. Boleh jadi mengumpat bila kita sebut tentang saudara kita yang dia tak suka walaupun betul. Dia tu lembab. Memang betul dia lembab. Mengumpat tak? Mengumpat. Dia tu kurus macam papan. Memang betul. Tapi dosa tak? Dosa. Satu hadis sahih. Satu hari Aisyah kata pada salah seorang isteri Nabi. Siapa nama? Sofia. Sepatah je. Aisyah kata qasirah. Pendek. Nabi kata kamu telah mengumpatnya. Dengan perkataan pendek. Itu dah mengumpat. Okey. Yang penting apa dah? Dia tak suka. Tapi kalau kita panggil gelaran yang dia suka. Si kentut dia suka. Okey tak? Okey kalau dia suka okey. Kalau ada dalam kampung tu ada dua orang nama dipanggil Pok Mat. Seorang tempang, seorang tak. Kita pun tanya, mana rumah Pok Mat? Orang tanya, Pok Mat mana ni? Yang tempang, Pok Mat tempang. Masa tu kita mengumpat ke tak? Mungkin dia tak suka. Tak. Sebab kita sebut untuk perkenalkan diri. Bukan untuk mengata. Jadi mengumpat ni boleh berlaku apa dia? Dalam bentuk apa? Kita umpat fizikal dia. Gemuk, pendek, kurus, tinggi. Yang kedua, kita mengumpat tentang akhlak dia. Pemalas, lembab. Yang ketiga, kita umpat tentang yang ada kaitan dengannya. Keluarganya, anak dia semua pemalas. Ataupun pasal rumah dia. Rumah dia, ya Allah, kotor nak mampus. Mengumpat. Rumah dia sempit sangat. Anak ramai. Itu mengumpat. Kadang-kadang kita mengumpat pasal kereta dia. Ya Allah, kotornya kereta, bau. Dia suka tak? Mengumpat. Fikir je. Fikir buat apa? Buang masa je. Fikir je. Subhanallah wa bihamdi. Benda simple kan? Syaitan ni nak kita buang masa juga. Walaupun 1 minit. Nampak je. Terlintah tak baik. Nak cakap Subhanallah wa bihamdi. Lagi pula kita tak boleh mengumpat. Sebab mengumpat tu macam menghina dia. Bila kita menghina orang, secara tak langsung kita nak beritahu, kita lebih baik pada dia. Betul? Cuma kita tak sebut ayat syaitan tu. Ayat syaitan apa dia? Apa ayat syaitan? Kena hafal ayat syaitan ni. Ana khairun. Kenapa kena hafal? Sebab dia ayat Quran. Ana khairun. Kita tak cakap dia tu teruk lah. Sebenarnya kita nak beritahu kita, secara tak langsung kita nak beritahu kita lebih baik. Satu dosa mengumpat, yang kedua dosa perasan. Riak. Okey. Boleh okey, yang Nabi tengok, antara Nabi tengok yang sahih apa dia? Nabi tengok akibat orang yang mengumpat. Mengunjing itu, mengumpatlah. Mereka mencakari muka-muka dan dada-dada mereka dengan kuku dari tembaga.
Jadi orang yang suka mengumpat ni, di akhirat besok, Allah jadikan kuku dia daripada tembaga besi dan dia cakap muka dia sendiri. Muka dada. 24 jam. Siapa mengumpat? Jadi jangan mengumpat. Lagi pula bila kita mengumpat orang, paling-paling susah nak minta maaf. Sebab apa? Kita nak jumpa dia, nak bagi tahu kan, kadang-kadang dia dah hilang, kadang-kadang dia berpindah, kadang-kadang dia dah mati, habis. Kita akan disoal, di akhirat besok kita akan jumpa dia. Jadi bila nak terfikir je nak mengata orang, istighfar terus. Okey? Beliau didatangi oleh Jibril dengan membawa sebejana khamar dan susu juga madu. Ini pun sahih. Jibril bawa pada Nabi 3 benda. 1, khamar, arak. Yang kedua, susu. Yang ketiga, madu. Maka Nabi ambil apa? Susu. Maka Jibril kata, itulah fitrah. Mana fitrah Nabi suci. Antara 3 dia ambil susu. Okey. Tapi kita kalau ada 3-3 tu, kita ambil apa dulu? Tahu sebab apa? Kenapa ambil madu? Sebab madu mahal kan? Madu mahal. Susu murah. Mana kalau kita ambil madu, kita tak ikut fitrah. Okey, banyak sekali kisah Isra dan Mi'raj yang menceritakan secara terperinci hal itu, tapi jalannya dhaif, lemah. Banyak kita dengar cerita bila peristiwa Isra dan Mi'raj. Ustaz-ustaz ceramah macam-macam cerita dia. Kebanyakannya adalah daripada hadis yang dhaif. Matanya serupa kisah-kisah tukar cerita penglipu lara. Tukuk tambah. Okey, tatkala turun sikit. Tatkala Rasulullah menceritakan kepada kaumnya kejadian Isra dan Mi'raj, kaum mukminin percaya. Ini salah satu tujuan Isra dan Mi'raj ialah Allah nak uji. Allah nak uji manusia yang bersama Nabi. 1, Allah nak uji orang beriman. Orang beriman tak ada masalah, percaya. Walaupun macam tak masuk akal kan. Sedangkan orang-orang musyrik mendustakannya. Lagi dia mendustakan Nabi. Rasulullah berkata, saat itu aku berada di Hijr Ismail ketika mula nak Isra. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang peristiwa Isra. Mereka bertanya banyak hal tentang Baitul Maqdis yang tidak teringat jelas dalam ingat. Jadi bila Nabi cerita dia Isra, pergi ke Baitul Maqdis, orang musyrikin nak test Nabi. Okey, kamu pergi Baitul Maqdis kan? Okey, cuba cerita macam mana bentuk Masjid Al-Aqsa. Nabi pergi waktu malam, mana nampak? Kan? Sebab tu bila orang musyrik tanya, Nabi kata apa? Mereka bertanya tentang hal Baitul Maqdis yang tidak teringat jelas. Nabi kata, aku tak ingat. Tapi Allah tolong, akan tetapi aku diberi jalan keluar yang tidak pernah aku peroleh sebelumnya. Iaitu Nabi mengatakan Allah menampakkannya kepadaku sehingga aku dapat melihat Baitul Maqdis. Jadi bila orang musyrikin tanya, Allah tayangkan Baitul Maqdis depan Nabi. Nabi boleh sebut satu-satu. Tiangnya berapa, tiangnya bulat, 4 segi, satu-satu Nabi boleh sebut. Tidaklah mereka bertanya tentang sesuatu kecuali aku dapat jawab. Kaum musyrikin dibuat terpana. Terpana apa dah? Terbengung, terpegun dengan hal itu. Ada yang bertepuk. Oi, betul lah. Ada yang meletakkan tangan atas kepalanya. Sebiji yang Nabi jawab tu betul. Dengan penuh keterpaksaan, mereka mengakui kebenaran gambaran Rasulullah tentang Masjid Baitul Maqdis. Tapi mereka beriman tak akhirnya? Ini menunjukkan apa? Hati mati. Telinga pekak, mata buta. Jadi Allah hiburkan hati Nabi, tinggalkan buat-buat ni. Mereka ni sebenarnya dah mati. Ayat berjalan. Okey, cukup sangat tu.
Cukup setakat tu. Ada soalan? Saya ada soalan. Tak, dia mengumpat ni apa tadi? Kita cakap benda yang orang benci, cakap tentang saudara kita yang dia benci. Itu baru mengumpat. Tapi kalau ustaz cerita benda yang mengarut, bukan cerita pasal orang. Kita pun cerita, itu bukan mengumpat, itu berbohong. Itu berbohong. Nabi sebut dalam satu hadis, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu berdusta bila dia cerita semua yang dia dengar, dia cerita pada orang, dia pendusta. Sebab apa pendusta? Walaupun dia tidak niat berbohong. Sebab dia tak cek berita tu dulu. Pendusta. Tak, kita kena pastikan yang ustaz cakap tu salah. Kita pun kena ada bukti. Jangan kita kata jangan dengar ustaz ni. Kenapa? Salah. Apa bukti? Kita pun tak boleh. Kan? Kita juga memfitnah ustaz tu. Pastikan yang dia cakap betul-betul salah. Mengumpat tanpa nama. Itu bukan mengumpat lah. Mengumpat apa tadi? Sebut tentang saudara engkau. Jelas siapa orang tu. Kalau tak sebut nama, tak terkesan apa. Sebab itulah Nabi bila nak suruh sahabat ambil pengajaran, Nabi sebut kisah seseorang. Nabi tak sebut nama. Nabi sebut si fulan. Ma balu fulan. Ma balu fulan. Kenapalah si fulan? Tak payah sebut nama. Itu bukan mengumpat. Kalau kita cakap, tak sebut nama, tapi orang boleh agak. Mana? Jangan. Si fulan. Yang mana? Itulah. Yang duduk belakang rumah saya tu. Itu mengumpat itu. Okey. Tak ada soalan lah? Okey. InsyaAllah kita jumpa malam ni kelas tadabbur. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim.